Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab iman, rukun, hakikat dan pembatalannya. Kita masih dalam bab yang kedua tentang hakikat iman. Tajuk perbincangan kita, iman boleh bertambah dan berkurang. Iman boleh tambah, boleh kurang. Kita tengok macam mana dia bertambah, macam mana dia berkurang. Kita jagalah. Naknya sentiasa menambah. Jangan biarkan dia kurang. Berdasarkan dua pendapat yang diperselisihkan dalam menetapkan pengertian iman tadi, majoriti ulama mengatakan iman itu tiga. Kata dengan lidah, tasdik dengan hati dan beramal dengan anggota. Ada juga yang kata dua saja iman. Kata dengan lidah, tasdik dengan hati, tetapi melazimkan anggota itu beramal dengan apa yang ada dalam hati. Jadi pasal itulah di akhir perbincangan ulama mengatakan tidak jauh jaraknya. Sebabnya dua-duanya semua mengatakan amal mesti kena buat. Cuma pelisih dari sudut nak masukkan amal itu dalam kategori iman ke dia itu kesan daripada iman. Jadi panjanglah kita minta. Jadi hasil daripada dua perbincangan itu berlaku pula perselisihan dalam masalah apakah iman boleh bertambah dan berkurangan. Bincang lagi. Golongan yang berpendapat bahawa beramal termasuk dalam nama iman, sebagaimana yang kita katakan majoriti ulama itu, mereka mengatakan iman boleh bertambah dan berkurang. Boleh tambah, boleh kurang. Golongan yang berpendapat bahawa beramal termasuk dalam tuntutan iman, mereka mengatakan iman tidak bertambah dan tidak menjadi kurang. Dia kekal di situ. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa perselisihan dalam menetapkan pengertian kalimat iman merupakan perselisihan pandangan dan gambaran luar sahaja. Maka perselisihan dalam masalah iman boleh bertambah dan berkurangan adalah perselisihan pandangan dan gambaran luar juga. Jadi nampak zahirnya macam bercanggah, tapi hakikatnya tidak. Berdasarkan hal yang demikian, golongan yang berpendapat bahawa iman boleh bertambah dan berkurangan menegaskan bahawa manusia ada berlebih kurang atau tidak sama dari segi takwa dan amal saleh, dan berlebih kurang pula dari segi mendapat pahala dan kedudukan di sisi Allah. Jadi dua-dua kata manusia ni lebih kurang. Ada yang kuat iman, ada yang lemah. Ada yang takwanya tinggi, ada yang takwanya tidak begitu kuat. Berkata At-Tahawi rahimahullah, iman itu satu, dan ahli iman pada asalnya adalah sama. Maknanya orang yang beriman itu sama. Berlebih kurang di antara mereka itu berlaku pada perasaan takut pada Allah, takwa, mengawal nafsu, dan melazimi perkara-perkara aula. Aula itu tak bagi atas. Aula maknanya amalan-amalan yang mesti diutamakan. Itu makna aula. Namun demikian, jadi walaupun begitu, pada zahirnya apa nak jadi? Maka zahir nas Al-Quran dan nas hadis menunjukkan bahawa iman boleh bertambah dan berkurangan. Di antaranya firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Ini orang iman kuat. Sebut ya Tuhan, berhenti selalu. Tak berani buat. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Suratul Anfal ayat 2. Dan firman Allah Ta'ala lagi,
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang yang mengatakan sesungguhnya manusia, yakni orang musyrikin di Mekah, telah mengumpulkan pasukan tentera untuk menyerang kamu. Kelompok Ahzab marilah. Kerana itu takutlah kamu pada mereka. Mereka tidak takut. Bahkan perkataan itu menambahkan keimanan mereka. Bila orang ugut dia dengan kedatangan kafir yang ramai, orang Islam tak takut, tambah lagi iman dia. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Surah Al-Imran ayat 173. Dan firman Allah Ta'ala lagi, Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Jadi Allah Ta'ala waktu ketenangan makna iman dalam hati orang mukmin. Suratul Fathi ayat 4. Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula ialah yang pertama, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Maksudnya, iman itu 70 cabang lebih. Lebih 70 cabang. Macam-macam buat. Hak ni cara zahir, hak ni cara batin, hak ni cara atas, hak ni cara bawah. Yang paling tingginya ialah kalimah la ilaha illallah. Yang paling atas sekali duduk di situ. Sebab dia kunci. Kunci apa? Kunci syurga. Siapa tak kata ni tak masuk syurga dia. Tak boleh masuk syurga. Sampai bila-bila. Ini kunci. Kata ni, maksiat taruh mana, ingkar taruh mana pun, apa ni, derhaka dia kepada Allah taruh mana, lepas dia masuk neraka, dia akan pergi ke syurga. Mana harapan tu ada. Tapi hak tak kata la ilaha illallah, macam kawan-kawan kita tu, kalau duduk main batu merah ke apa benda kuning tu, tak ada apa lah dia. Tak lagi. Dan yang paling rendahnya ialah menjauhkan perkara yang menyakiti daripada jalan lalu lintas. Ni yang paling rendah sekali, tapi masuk lagi dalam amalan yang baik, dalam iman, iaitulah buang benda-benda yang menyusahkan orang di tengah jalan. Apa saja, kayu, batu tengah jalan, angkat buang tak tepi. Ada tai lembu, buang tak tepi. Itu termasuk dalam iman yang rendah sekali. Paling mudah jadi simple sekali lah. Apalagi kalau kita suci masjid ni, lagi tinggi darjat. Dan malu adalah satu cabang iman. Malu sendiri itu termasuk dalam cabang iman. Jadi al-haya'u minal iman. Malu di sini sifat malu yang sungguh lah. Malu ni biar bertempat. Setengah orang ni dia malu, tapi tak bertempat. Malu kat mana? Malu dalam majlis ilmu nak tanya malu. Tanda situ al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan itu hadisnya muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Tulis kat situ Bukhari, Muslim. Hadis yang kedua, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Rawahu Tirmizi wal Hakim. Wa qala Tirmizi hadisun hasan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Iman duduk di mana? Duduk di akhlak. Orang akhlak baik, tinggi darjat iman dia. Duduk di akhlak dia. 3. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim.
Maksudnya siapa daripada kamu yang melihat suatu perkara mungkar, makalah ia mengubahnya dengan tangan. Kita boleh hentikan? Henti. Larang dia. Pergi, tarik, keluar. Dan jika ia tidak kuasa mengubah dengan tangannya, makalah ia mengubah dengan lidahnya. Nasihat dengan mulut. Jangan buat. Ini maksiat, ini tak baik. Jika ia tidak kuasa mengubah dengan lidahnya, makalah ia mengubah dengan hatinya, yakni dengan mengingkari kemungkaran itu. Dan mengubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Tak apa lagi. Kalau hati kita benci pada maksiat, tapi nak larang tak boleh. Kita larang ke masalah pula. Dia mari kacau kita, dia mari pukul kita. Kata dengan hati. Tapi bila kita kuat, akan lagi kata dengan lidah. Kuat lagi, pergi hapuskan mungkar dengan tangan. Ini sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin. Tapi walau macam mana pun, engkar dengan hati pun masih ada iman lagi, tapi lemah. Orang kuat iman duduk di mana? Tangan. Lawan terus. Hadis yang keempat. Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuzuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ رواه مسلم. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang nabi pun yang Allah bangkit kecuali ada baginya daripada umatnya penyokong-penyokong, hawariyun dan sahabat-sahabat yang mengamalkan sunnahnya. Mesti ada nabi, ada pengikut dia. Mematuhi perintahnya. Kemudian datang selepas mereka orang-orang kemudian mereka berkata barang yang mereka tidak kerjakan. Cakap saja. Hari ni ramah tak ramah macam ni? Ramah. Bercakap nak Islam, berdegar-degar. Katak meja, terbalik meja. Marah kau orang putih. Marahkan mereka hidup bom Iraq, di bom Palestin. Betul tak? Atas meja. Terbalik air meja kedai kopi. Pasal marahkan mereka. Sudah-sudah kata meja, letih-letih molek. Buka rokok Marlboro mari daripada Amerika. Betul cakap. Kata tangan katak meja, marahkan mereka. Mulut kekoh mereka. Nah ini. Itu contoh satu lah tu. Banyak lagi contoh lain. Berat tak berat kita? Oh, sangat berat, sangat berat. Puasa-puasa udah lagi cara rokok. Itu kan. Wanita rokok putih lah, jangan main. Jadi, kemudian datang selepas mereka, orang-orang yang kemudian, mereka berkata barang yang mereka tidak kerjakan. Buat benda tu kata. Oh, benda ni tak baik, tapi dia buat. Suruh orang buat baik, dia tak buat. Kita nak suruh orang buat benda tu, kita sendiri tak buat. Dan mereka kerjakan barang yang tidak disuruh. Ni aman. Kalau Nabi tak suruh, pakak buat belakang. Oh, semangat kat Tuhan lah tahunya, semangat. Nabi suruh. Saya ke Nabi akak berdera, belagak. Hari maulud Nabi. 12 bulan awal. Panas, tengah-tengah hari belagak. Nabi suruh ke belagak? Tak suruh. Nabi suruhnya, ikut dia. Kalau duduk belagak tu, aurat pun tak tutup. Aurat ni wajib ke sunat tutup? Wajib. Tengok tu. Kau suruh, Nabi suruh, tutup aurat. Jaga baik-baik. Tak buat. Kau tak suruh, akak berdera berjalan. Wah, ni nak cerita ni banyak berlaku hari ni. Kau tak suruh dibuat, kau disuruh tidak dibuat. Betul? Berlaku tak berlaku? Oh, sangat berlaku. Berat. Maka barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, lawan orang yang buat mungkar tadi, maka ia adalah mukmin. Dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lidahnya, ia adalah mukmin. Dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka ia adalah mukmin juga. Dan tidak ada selepas itu iman seberat biji sawi sekalipun. Dengan hati tak engkar juga, tak ada iman orang itu. Apa benda lemah sangat ni? Dengan hati mana ada polis mari boleh mari cek? Mana ada SB boleh mari ambil statement? Mana ada ISA boleh kurung kita? Dia adalah hati, siapa tahu? Ini tak engkar juga dengan hati. Sayang juga ke maksiat. Allahu Akbar.
Nak tahu sayang tak sayang pun gini ya kita senang. Contohnya, hadis ni sahih riwayat Muslim. Kalaulah pihak kajian kita ni nak larang mungkar, maksiat. Suruh orang tutup pasar kejap, nak suruh sembahyang maghrib ramai-ramai, jemaah. Waktu pasar malam. Siapa hak lawan? Hak yang tak setuju siapa? Ni juga. Ni anak Allah hak ngaku iman juga. Jadi nampak. Kita ni patut, sokong. Awak santai tu. Bila kaji awak peraturan semua pegawai-pegawai kena pakai tutup aurat. Yang lawannya siapa? Jadi dia tidak ingkar dengan mulut pun dalam hati duduk protes. Allah. Ketak undang-undang apa? Itu ada main bagai-bagai dalam itu masih lagi tidak selesa. Itu dia panggil macam tu. Bergerak kita ni. Dia kata perjuangan kita dalam kita iman ni mantap. Kalau orang faham betul-betul insya-Allah kemah, kau tak kemah lagi. Nanti kita masuk dalam bab depan, bab membatalkan iman. Dahsyat lagi ni. Kita bimbang takut terkena dalam rumah kita. Anak kita, cucu kita sendiri, isteri di rumah macam mana. Cakap tak cakap tentang benda-benda yang tak boleh cakap ni. Belajar betul-betul. Beli kitab ni bagi dia. Dan di antara bila 4 hadis. Dalam kitab ni dia bawa 3 dalil Quran, 4 dalil hadis, dan kita berpindah pula dalil kata-kata sahabat pula. Dan di antara ucapan para sahabat yang menunjukkan demikian ialah yang pertama berkata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, min fiqhil 'abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu, wa min fiqhil 'abdi an yu'allima an ya'lama ayazdadu huwa am yanqus. An ya'lama, maksudnya di antara kepahaman seorang hamba, orang itu faham tak faham agama ni, ialah selalu menjaga imannya. Jaga iman kita, jangan kacau. Dan berwaspada daripada perkara-perkara yang mengurangkan imannya. Jadi hati-hati, jangan kita biarkan iman kita tu kurang. Dan di antara tanda kepahaman seorang hamba itu ialah mengetahui adakah imannya itu makin bertambah atau makin berkurang. Kalau bertambah, teruskan. Kalau iman kurang, cari jalan macam mana nak tambah dia. Jangan mana kita tahu lah sebab yang kita buat tu merosakkan dia, meruntuhkan dia, jadi kurang. Yang kedua berkata Sayyidina Umar bin Khattab kepada sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, halummu nazdadu imanan fayazkuruna Allah azza wa jalla. Umar kata apa? Halummu nazdad iman. Mari apa ni? Marilah kita menambahkan iman kita. Nak tambah iman macam mana? Lalu mereka pun berzikir menyati Allah. Nak tambah iman? Zikir. Subhanallah. Bukan zikir kuat-kuat. Kan jadi ada sesak pula. Zikir seorang-seorang. Subhanallah. Mana kuat? Dengan hati sendiri. Kalau kita zikir kadang-kadang ikut orang zikir, kita kata dengan mulut, ya hati kita duduk mana? Tengah tu ada zikir, tangan duduk pegang sebeh, tapi mata duduk tengok SMS, duduk tengok telefon. Tak masuk dalam hati. Dia nak hati tu zikir. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi hati tu ingat Allahu akbar, Allah maha besar, maha suci Allah daripada segala kekurangan. Alhamdulillah, aku puji Allah segala nikmat yang dia beri. Kalau kita betul-betul zikir macam tu, sekejap iman kita tambah. Air mata kita akan mengalir, takut kepada Allah, terkenangkan betapa rahmatnya Allah Taala kepada kita. Ini mari. Tapi kalau duduk malu, siapa nak butuh rumah dia 5 zikir ngatik, mana nak keluar air mata tu? Keluar juga air mata. Bukan air mata sedih lah tu. Air mata semangat, ada pulah kepala kuat. Itu nak. Dia nak zikir dengan hati. Mulut tu kata, hati tinggal. Dia panggil selain buat. Boleh tak boleh? Boleh. Duduk seorang-seorang. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Kalau kita duduk dalam hotel, lagi cepat. Subhanallah, maha suci Allah. Tengok dia begini luah dunia dia buat. Alhamdulillah, segala bagian dalam hutan ni semua beri pada aku belakang. Tak? Benda ada dalam hutan. Pokok kayu, tumbuh-tumbuhan kita boleh makan. Hayawan ada hidup, boleh tangkap sembelih. Ikan dalam kolam, boleh kain naik. Batai getah pula, bagi susu pada kita. Batai kelapa sawit, beri buah kita. Alhamdulillah tu, tengok benda tu, Alhamdulillah tengok. Semua nikmat ni, ibu ya Allah. Barulah kita terasa kecil yang kita di hadapan nikmat Allah. Naik tak naik iman masa tu?
Naik. Iman kita akan naik. Betapa kita terasa kerdinya aku depanmu ya Allah. Takkanlah aku nak dengan nikmatmu ini. Aku jadi manusia durhaka padamu pula. Ambil duit pergi buat maksiat. Subhanallah. Siapa bagi duitmu? Jangan duk fikir tokai Cina kita pergi beli jual kok dia tu. Kita fikir siapa yang bagi rezeki pada kita. Barulah kita terasa iman kita naik. Ini bila sahabat-sahabat kita mari kita tambah iman, masing-masing pakai zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Tak suka apa tuan-tuan? Kita duduk sore-sore malam ke siang ke? Duduk sore. Cuba kata la ilaha illallah dengan suara yang betul sekali nanti. Kita kata la ilaha illallah. Dia mari perasaan. Mari tak mari perasaan. Mari. Zauk tu dia mari. Bila kita kata la ilaha illallah tu kita ingat la ilaha illallah. Ingat Allah. Betul? Mari. Mari. Takut pada Allah. Itu dia panggil zikir dengan hati itu menambahkan iman kita. Mulut kita kata, hati dia masuk dalam. Serentak keluar. Para sahabat, bila dia kata mari kita tambah iman, zikir. Itu satu zikir, satu cara. Cara lagi pula, kuliah. Dengar ceramah. Dengar orang mengajar, dengar tazkirah. Macam-macam kita. Ini kita tazkirah dipanggil ini. Kita belajar. Dengan kita belajar sebuah hadis, sebuah ayat Quran, sebuah kata-kata sahabat, menambahkan iman. Tambah tak tambah? Tambah. Inilah kelebihan dia. Dan banyak lagi nas-nas yang menunjukkan bahawa iman akan bertambah kuat dan bertambah lemah menurut amalan manusia. Tengok cah bateri ke tidak kita? Bateri tak cah, iman lemah. Ataupun iman dah bateri dah kondem sebab langsung tak ada iman, jadi munafik. Waliyahzubillah. Dan apabila zahir nas telah menunjukkan bahawa iman boleh bertambah dan berkurang, maka tidaklah perlu ditafsir luar daripada zahir nas tersebut. Cukuplah. Iman tambah dan kurang, tak payah ditafsir banyak. Apatah lagi di sebalik takwilan dan perselisihan itu tidak melahirkan sebarang faedah. Faedahnya tak ada kalau kita tak takwil lagi. Malah perkara yang lebih penting daripada itu, dikehendaki bahawa mukmin ialah selalu menjaga iman dan pengukurannya. Apakah ia makin bertambah atau makin kurang? Bertambah atau kurang? Dengan berusaha mencari sebab yang menjadikan iman yang makin kurang agar dapat menjauhinya. Iman kurang sebab apa? Sebab maksiat. Jangan buat. Dan mencari sebab yang menjadikan imannya bertambah subur dan hatinya bertambah bersih sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat. Jadi kita nak supaya hati bersih, kita buat. Ini kita nak belajar ni. Ingat betul-betul, kita ni kena khatam. Kena ulang betul-betul. Yang pertama, di antara sebab yang boleh menambahkan iman ialah kita nak tambah, tak tambah iman kita ni? Nak tambah? Kata nak tambah? Nak tambah. Berapa perkara yang menambahkan iman, kita belajar lagi, insya-Allah. Yang pertama, berilmu. Nak jadi orang alim dulu, ustaz baru nak tidak jadi orang alim. Kita belajar. Hari ini kita belajar. Terasa tak terasa? Bagaimana cara nak menambah keiman? Di antaranya kata zikir tadi. Bila kita zikir tadi dengan hati kita, dia naik perasaan. Mari rasa takut kepada Allah SWT. Lebih-lebih lagi kalau kita bangun waktu pagi, sunyi orang, kita bertahajud seorang-seorang, buka tingkap tengok ke langit. Ya Allah, besarnya dunia ni, kecilnya aku. Tengok dulu. Ya Allah, azabmu seksa, tak ada siapa boleh sekat. Ya Allah, rahmatmu luas, walaupun apa ni, dosa aku banyak. Pada waktu itu kita bercakap dengan Allah. Dia mari tahu. Ini jenis ilmu ni, bukan syarat kata boleh CJ, BA, MA, PhD, profesor. Tak ada. Boleh CJ pun buat apa kalau tidak beriman. Menambahkan ilmu. Jadi cara pertama nak menambahkan iman, ilmu. Menambahkan ilmu satu sebab yang boleh menambahkan iman dan keyakinan. Berkata Jundub bin Abdullah dan Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhum, kami mempelajari iman dan kami mempelajari Al-Quran, lalu bertambahlah iman kami. Allahu Akbar. Dia belajar iman, dia belajar Quran. Yang dimaksudkan dengan mempelajari di sini ialah yang pertama, mengenal Allah, iaitulah mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya.
Kita dah belajar dalam bab lepas macam mana nak kenal nama Allah, sifat Allah, kan kita dah belajar. Af'alullah. Yang kedua, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah mengenali syariatnya, minhaj, cara, peraturannya dan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini nak belajar belakang. Mempelajari riwayat hidup baginda. Dia panggil sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudut ibadahnya, jihadnya dan muamalahnya. Belajar semua. Nabi kita ibadat kuat, jihad kuat. Bulan Ramadan ni bulan orang puasa. Bulan ni lah Nabi banyak berperang. Pelik tak pelik? Kita bulan ni banyak tidur. Wah, jauh jarak tu. Allahu Akbar. Kalau orang ajak bulan ni ustaz, mai kita pergi sini, tak boleh. Bulan ni bulan tidur. Salah lah. Tapi kebanyakan ustaznya bukan dia tidur. Bulan ni lah bulan dia nak ambil peluang untuk beribadat. Tak usah kata orang lain, anak sendiri banyak menolak jemputan-jemputan ceramah, seminar, kata tak minta maaf lah. Kita tunggu lepas Ramadan lah. Bulan Ramadan ni kita tumpu kepada ibadat khusus. Kan diri kita ni perlu juga kepada Allah. Dia panggil apa ni? Allah apa nama? Nak orang panggil sekali-sekala nak akad enjin, nak sujud bersih. Jadi kita sendiri perlu juga. Ni duduk saraf orang saja. Mana dia ilmunya? Suruh orang baca Quran. Awak baca Quran berapa juz sehari? Tak sempat. Nak sempat macam mana? Kereta naik pergi sana sini. Bila nak baca Quran? Tak sempat. Jadi kita ada peluang, kita sendiri pun nak gila juga. Baca Quran 2-3 kali, khatam sekali. Itu masa ni masa peluang yang besar. Nah. Yang ketiga, mengenali Al-Quran, iaitu mengetahui isinya yang mengandungi berita, perbandingan, pengetahuan, pengajaran dan pengukuran baik dan jahatnya. Belajar daripada dalam Al-Quran semua ada. Hak baik dia cerita, hak jahat cerita. Kerana asal iman ialah, asal iman duduk di mana? Mengaku uluhiyah Allah, ketuhanan Allah. Dan sifat kesempurnaan yang layak baginya. Itu duduk situ asal. Yang kedua, mengaku kerasalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ajaran yang baginda bawa datang daripada Tuhannya. Dengan pengakuan yang ringkas, yaitu dengan mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita dalam tasawuf contohnya, kan kita nak kata la ilaha illallah tu, sekali dengan tangan naik, tangan tak isyarat, isyarat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tangan berkata. So, Allah Taala tak ada yang dua. Jadi isyarat. Menunjukkan bahawa tak cukup kena kata saja. Kenapa isyarat lagi? Nak suruh kuat lagi. Mulut kata, hati berkata, anggota isyarat bahawa la ilaha illallah. Tiga-tiga serentak naik. Kuat tak? Hebat. Tapi kalau duk main maya express tak sempat kita. Maya asyhadu an la ilaha illallah. Tak apa. Tak. No. Tahu-tahu waktu kita tasawuf, asyhadu an la ilaha. Itu tajwid iman. Lepas tu bila orang salat, dia baru iman dia. Iman tak iman? Iman. Kalau salat 2 rakaat, 1 kali syahadah. Kalau salat 3 rakaat, keempat, berapa kali? 2 kali dalam satu salat. Kalau kita tarawih 20, 10 kali salam, 10 kali bersyahadah. Tinggi tak tinggi darjat? Tiap-tiap malam duk gila. Itu hak-hak tu. Hak qabliyah lagi, hak fardu lagi, hak tahajud malam pula di rumah. Allahu Akbar. Sangat tinggi. La ilaha illallah. Sesiapa yang melafazkan 2 kalimah syahadah ini dan hatinya beriktikad dengan kedua-duanya, maka ia memperoleh asal iman. Umbi iman ada dalam diri dia. Tetapi tidaklah sama dengan orang yang mengetahui pengertian dan tuntutan 2 kalimah syahadah itu secara detail, secara terperinci. Jadi kalau kita berilmu, kita perinci lagi. Dengan demikian, tidaklah sama di antara orang yang mengetahui secara tafsil, secara detail dan tafsil, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara gaib yang akan berlaku selepas daripada matinya, yang terdiri daripada soalan malaikat dan azab, Allahu Akbar, atau nikmat dalam kubur, dengan orang yang mengetahui perkara-perkara tersebut secara ijmal. Dia tahu kalau mati tak gini jadinya. Tapi kita kena ingat, orang yang tahu tafsir lagi, azab kubur macam mana, azab neraka macam mana, tentulah imannya lebih dahsyat dan lebih kuat lagi. Meskipun mengetahui demikian, termasuk secara umum dalam syahadah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil macam tu.
Baik. Tidaklah sama antara orang yang mengetahui hal ahwal hari akhirat yang terdiri daripada kebangkitan manusia, menghadap Allah, membaca surah amalan, hisaban amalan, huru-hara, haud, kolam air, as-sirat, titian, syurga dan neraka, dengan orang yang beriman kepada hari akhirat secara ijmal. Mana sama? Tuan-tuan, dah yang belajar kita ni. Daripada awal lagi, cerita hari akhirat, cerita syurga, cerita neraka. Sama kita sama dengan kita dulu. Sebelum kita belajar ni, kita tahu hari akhirat ada. Dengan kita belajar ni, syurga macam ni, neraka. Sama atau sama? Mestilah ada perbezaan tak? Nah, itu dia panggil, tak sama orang yang tahu dengan orang yang tahu secara umum. Ini pentingnya belajar. Kan cantik tu bila kita belajar, kita tahu, kita akan terasa di sana. Tidaklah sama antara orang yang mengetahui sirah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan nilai-nilai kemuliaan secara detail dengan orang yang mengetahui secara ijmal. Tak sama. Orang tahu nak siapa nabi kamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Nabi. Dengan orang yang tahu nabi macam mana akidah dia, macam mana pegangan dia, macam mana jihad dia, macam mana ibadah. Itulah semangat nak ikut itu lebih kuat. Entah. Firman Allah Taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ialah para ulama yang mengetahui kebesaran dan kuasa Allah dan beramal dengan dia. Orang yang tahu saja dia panggil ahli pengetahuan, ahli akademik. Tak jadi. Ulama ni maksudnya orang yang reti dan takut kepada Allah, beramal. Apa ulama? Kalau tidak dia panggil ahli akademik. Ada maklumat dengan dia, tapi dia tak beriman pun. Berapa lama ahli akademik yang tidak Islam tulis tentang buku akidah Islam, Gold Zihar, dia ni tulis kitab akidah Islamnya, dia kafir, menentang Allah dan Rasul. Ini bahaya. Berapa ramai lagi penulis orang putih, ensiklopedia Inggeris, tulis tentang Islam, tapi dia tak beriman, kafir dia. Tak ada arti. Islam ni bukanlah apa yang dipanggil, bukan akademik. Islam ini amalan, pegangan. Itu perbezaan dia. Itu beza. Tak ada. Sama, maknanya itu dipanggil orang yang ada pengetahuan. Kita ni orang ulama ni orang yang berpengetahuan, berkeyakinan dan beramal. Baru jadi ulama. Kalau tidak ramai ulama tak ada dia. Orang putih kena panggil syekh juga. Syekh juga. Ya. Surah Fatir ayat 28 dan firman Allah Taala lagi, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jawabnya tentulah tak sama. Surah Az-Zumar ayat 9. Itu yang pertama. Cara nak kuat iman yang pertama, berilmu. Cara nak kuatkan iman yang kedua, beramal. Nak kuat iman yang kedua dengan cara mana? Beramal. Dengan banyak melakukan amal saleh. Dan keyakinan akan bertambah kuat. Itu dia syaratnya. Buat amal saleh, yakin kuat. Sebaliknya, menyedikitkan amal, buat beramal sikit, apa jadi? Akan tenggelam di dalam syahwat dan maksiat, iman akan menjadi lemah. Allahu Akbar. Tak usah kata apa tuan-tuan. Kita ni mata kita suka tengok benda maksiat. Kalau boleh tunduk mata, tak tengok maksiat, boleh pejam mata, naik ke iman dia tu. Itu taraf. Tapi tak kena juga nak tengok juga. Itu lemah tu. Kawal kontrol tu. Bilik kontrol tu takkan buat. Bilik kebar kalau dia panggil apa. Bilik kontrol tak. Tidak kuat, maka dia jadi. Tak salah. Tengok kita ni. Bila orang ajak main terawih, ajak zikir. Berapa lama kali tengah jalan? Cantik dari malam itu. Kenapa tak disudahkan dengan imam? Beza 15 minit. Atau 10 minit ya beza. Bulan Ramadan ni, kebanyakan dia jadi macam tebu, bata tebu. Bata tebu ni di mana awal? Ujung tu? Awal. Orang di bulan Ramadan macam tebu. Kita naknya tak. Amal kita bulan Ramadan patut tebu terbalik. Awal ni mungkin lemah sikit, naik. 10 akhir, zap, tutup dalam pintu air. Ibadat terus kepada Allah Ta'ala. Barulah jadi nampak kemas. Jadi baca tebu. Tak juga kita tebu juga. Baik. Jadi bila orang beramal, kuat iman dia. Maksiat jadi lemah.
dan dengan banyak melakukan maksiat boleh jadi membawa setengah manusia sampai kepada garisan mengingkari Allahu Akbar. Ingkar perintah Allah. Itu sah dah. Menghalalkan yang haram, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menyokong kejahatan dan kefasikan. Berat. Akhirnya mereka tergolong dalam golongan orang yang kufur, wal iyadu billah. Berat tak berat? Berat. Oleh kerana asas iman ialah mengaku uluhiyah Allah, ketuhanan Allah, dan memperhambakan diri, beribadat dengan ikhlas. Pengakuan ini mengandungi dua jenis. Dua jenis pengakuan. Yang pertama pengakuan teori, iaitulah mempercayai dalam hati. Hati satu. Yang kedua pengakuan amali, iaitu taat dan melaksanakan perintah. Maka sesiapa yang memadai dengan yang pertama, maka dalam hati saja ya iman dia, maka imannya adalah kurang. Sebaliknya, makin banyak ia melakukan amal ketaatan, makin bertambah pula imannya. Kalau cakap dalam hati saja, kuranglah dia tu, tak kuat. Untuk menyempurnakan iman tersebut, mestilah mengandungi kedua-dua pengakuan itu. Iman dalam hati dan anggota. Cara yang ketiga, untuk menguatkan iman, berzikir dan berfikir. Dua-dua sekali. Zikir dan fikir. Zikir dan fikir. Berzikir dan berfikir. Kena dua-dua serentak. Maksud berzikir ialah menyebut nama Allah, sifat-sifatnya dan nama-namanya, disebut dengan nama Al-Asma'ul Husna. Membaca Al-Quran, ingat dan menyebut tanda-tanda kekuasaan Allah. Kerana dengan demikian akan mengekalkan hubungan hati dengan Allah. Zikir itu bukan la ilaha illallah saja. Semua baca Quran, menyebut tanda kuasa, tengok langit, itu fikir. Jadi dengan demikian akan mengekalkan hubungan hati dengan Allah, menyedikitkan pula sikit berfikir dengan zikir ini, menyebabkan hati menjadi lupa dan lalai untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengajak sahabatnya menambahkan iman mereka dengan berzikir, mengingati Allah. Dalam riwayat tadi kan kita dah baca tadi dalam riwayat yang lepas. Salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, diriwayatkan daripada Abi Ja'far, daripada datuknya Umair ibn Hubayb, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Iman boleh bertambah dan berkurangan. Lalu ditanya beliau, bagaimana ia bertambah dan bagaimanakah ia berkurangan? Jawab Umair, apabila kita berzikir mengingati Allah, kita memujinya dan bertasbih, itulah penambahan iman. Iman tambah di mana? Bila kita zikir, kita mengingati Allah, iman bertambah. Dan apabila kita lalai dan lupa, itulah kekurangan iman. Habis. Lalai dengan lupa, iman pun down, turun. Amrullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, memegang tangan sahabatnya dan berkata, marilah kita beriman satu saat. Hayya bina nu'minu sa'at. Iaitulah kita duduk dalam majlis zikir. Majlis zikir ni termasuk dalam majlis ilmu, majlis belajar. Itu dipanggil menambahkan iman. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahawa di antara sifat orang-orang mukmin ialah berzikir mengingati Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring, seperti firman Allah taala, allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iaitulah orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring. Ini semua orang ni waktu kita baring tidur pun subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh ke tak boleh? Biar kita jendela, terlena dengan mulut duk berzikir. Kalau mati masa tu, puas hati tak puas hati? Berapa ramai orang tidur hari ni? Sejuk pagi esok, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tak ada dah, mati dah. Ramai tak ramai? Ramai. Jadi kita nak macam tu.
Maksud berfikir ialah berusaha supaya selalu melihat dan merenung kepada makhluk ciptaan Allah. Tengok batai getah pun kita mikir, ya Allah, Tuhan, dengan batai kayu ni aku berdapat rezeki hasil daripada kurniaanmu. Tak sih. Tengok ikan, ya Allah, dengan benda-benda hadut terbaik dan duduk berkenaan lain pun aku dapat rezeki. Tengok burung atas, tengok benda-benda fikirlah. Jangan duk fikir, ni hak saya ni, betul hak saya. Tapi bukan hak kita. Kita jadi koli Tuhan, tu jaga tu dia. Betul tak? Jadi koli dah. Koli kita baru. Yang kedua, merenung pada ayat-ayat Allah dan kekuasaannya. Oleh kerana di antara pengertian iman ialah selalu merasai kebesaran Allah, kekuasaannya, kemuliaan sifat-sifatnya, dan keagungan perbuatannya. Perasaan ini lahir daripada banyak pemerhatian dan memikir tentang alam milik Allah Azza wa Jalla. Adakah kamu sedar dengan cara berfikir dan merenung? Jadi cara kita berfikir, kita merenung, kita akan dapat. Ketika diberitakan kepada seorang kamu kepandaian seseorang membuat suatu perkara, dan banyak orang menceritakan kemahirannya, maka keyakinan kamu terhadap kemahirannya makin bertambah. Bila kita dengar semua orang cakap, oh hebat dia ni, tukang ni hebat, dia boleh buat tu, boleh buat ni, kita rasa yakin, saya nak suruh dia buat juga rumah saya. Betul tak? Sebab orang cakap. Apatah lagi dapat menyaksikan dengan mata sendiri satu contoh daripada buatannya. Kalau kita tengok lagi hebat, walaupun secara sepintas lalu. Dan sekiranya engkau menyaksikan beberapa contoh yang lain, akan bertambah lagi keyakinan engkau. Dan akan bertambah lagi lebih banyak apabila engkau berpeluang meneliti dan memeriksa satu persatu akan hasil buatannya. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah. Dan penciptaannya yang agung itu adalah ternyata dan terang pada semua makhluk yang dicipta di alam raya ini. Kita tengok alam ni, kita tahulah siapa dia mencipta alam. Allah. Kita nampak kuat. Tetapi ada di kalangan manusia orang-orang yang menutup mata dan telinga, wal'iyazubillah, memandang kepada makhluk itu dengan pandangan keinginan dan syahwat semata-mata. Tengok dunia ni, Allah ni, bagus ni. Tengok burung, boleh duit banyak ni, buat sarang. Tengok orang perempuan molek-molek, buat pelacur. Dia tak tahu itu makhluk Allah. Dia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah, bukan untuk menjadi pembuat maksiat. Jahat manusia. Mereka inilah orang-orang kafir dan orang yang lemah iman, yang Allah sebutkan hal mereka dalam firman-Nya, masaluhum kamathalil ladzi istawqala nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, dan setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah menghilangkan cahayanya yang menerangi mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Orang kafir tak nampak, mata tu yang butuli habis, tak nampak. Al-Baqarah ayat 17-18. Dan di antara mereka orang-orang yang memandang pada makhluk ciptaan Allah Ta'ala itu dengan pandangan yang dapat meresapkan perasaan keagungan Allah. Ini kita nak ni. Kebesaran kerajaannya, kekuasaannya dalam mentadbir, maka bertambahlah iman dan keyakinan mereka. Mereka inilah orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Iaitulah mereka yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Surah Ali Imran ayat 191. Dan dalam firman Allah Ta'ala lagi, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Dan orang-orang yang bila diberi peringatan dengan ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang yang tuli dan buta. Surah Al-Furqan ayat 73. Inilah perbincangan kita tentang iman bertambah dan berkurang. Dia bertambah dengan sebab apa tadi? Ilmu, lagi beramal,
Lagi berzikir dan berfikir. Ingat, 4 perkara. Nak suruh kuat iman, ilmu, beramal dan berzikir serta berfikir. Banyak lagi lah. Kalau kita nak mungkin lebih pada 20 ciri-ciri yang boleh menambahkan iman. Tapi ini asas. 3 ini asas kepada penambahan iman. Alhamdulillah. Dengan ini tamatlah perbincangan kita dalam siri yang ke-30. InsyaAllah kita akan masuk dalam siri yang ke-31. Perkara yang membatalkan iman. Ini bahaya. Virus-virus yang sangat bahaya. Lebih bahaya daripada penyakit yang ada atas dunia ini. Sebab dipanggil virus yang merusakkan iman. InsyaAllah kita akan sambung bincang kita dalam perbincangan yang akan datang.